Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ruzuqnal malaikatal muqarrabin. Fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sidang jemaah, penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita akan sambung pembacaan kitab Fiqhul Awlawiyat, kitab yang dikarang oleh Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Mudah-mudahan kita dapat memperolehi banyak ilmu dan manfaatnya. Kembali kepada perbincangan kita sebelum ini, saya telah pun menyentuh berkaitan dengan dalil daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebut ataupun menyentuh tentang keutamaan. InsyaAllah pada episod yang kedua kita akan sambung kepada perenggan yang seterusnya, juga didatangkan contoh oleh pengarang yang mendatangkan ayat Al-Quran berkaitan dengan aulawiyat itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidak sama insan-insan yang duduk, iaitu tidak hadir dalam peperangan, tanpa sebarang keuzuran dengan pejuang pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan para pejuang dengan harta dan jiwa mereka ke atas insan yang duduk dengan kelebihan darjat. Namun, Allah menjanjikan kebaikan dan Allah mengutamakan para pejuang terhadap insan yang duduk dengan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 95. Mungkin sedang jemaah boleh rujuk. Baik, dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kali ini mendatangkan perbezaan di antara orang mukmin pula. Sebelum ini Allah bezakan di antara orang mukmin dengan orang musyrik ataupun orang kafir. Itu dah jelas. Tapi ayat yang kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala pula nak membezakan pula di kalangan kita orang mukmin, iaitu orang yang pergi berjuang di medan jihad dengan orang yang tidak pergi berjuang di medan jihad. Baik, dalam ayat ini, ayat 95 ini, ada orang yang diberi keuzuran untuk tidak wajib menyertai perang, menentang orang kafir. Isunya sekarang ni adalah dalam peperangan, yang mana ada sebahagian orang yang tidak diwajibkan untuk pergi berjihad. Ada dua kemungkinan di mana seseorang itu dibenarkan untuk tidak berjihad. Yang pertama, mungkin dia menjaga perbatasan negara Islam. Ini kalau dia pergi berperang, tak ada siapa nak jaga negara Islam. Maka golongan ini diberi keuzuran untuk tidak turut serta dalam peperangan. Kerana apa? Mereka perlu menjaga perbatasan negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberi keuzuran untuk tidak pergi berjihad, iaitu orang yang memang uzur. Contohnya orang itu buta. Macam mana pula nak pergi berperang? Tak nampak buta. Ataupun orang itu orang kelainan upaya, orang kekurangan upaya, ataupun kita sebut dia tempang lah, ada cacat anggota, dan mungkin sebab penyakit, sebab dah tua, uzur nak angkat senjata pun tak larat. Maka dua golongan ini yang diberi kelonggaran untuk tidak turut serta dalam medan jihad.
Yang mana medan jihad ini adalah medan jihad yang kita kategorikan ia sebagai fardu ain. Macam mana yang dikatakan jihad fardu ain? Bila mana musuh menyerang negara Islam. Pada waktu itu, fardu ain kepada penduduk sebuah tempat ataupun negara untuk mempertahankan negara Islam itu. Maka semua orang wajib. Jadi dalam kategori fardu ain ini, dua golongan tadi yang diberi kelonggaran untuk tidak turut serta dalam medan jihad. Itu jihad yang pertama yang dikatakan jihad fardu ain. Ada pula jihad yang kedua disebut jihad fardu kifayah, iaitu jihad yang diberi secara sukarela siapa yang nak pergi berjihad. Biasanya jihad ini, jihad fardu kifayah ini, sebagai contoh mudah, kita katakan di negara kita alhamdulillah aman, tenteram, tidak ada gangguan daripada kaum kafir. Cumanya mungkin ada jiran negara kita, jiran setempat kita yang diganggu oleh kaum kafir. Maka kita diberi kelonggaran sama ada untuk pergi membantu mereka berjihad ataupun tidak. Kalau kita di Malaysia ni, alhamdulillah, bersyukur kerana aman tenteram, negara sekeliling kita pun aman tenteram. Ambil contohlah sekarang situasinya peperangan di Palestin. Peperangan di Palestin, umat Palestin berjuang menentang kezaliman Israel, Yahudi. Maka di sini tuntutan untuk membantu mereka itu adalah fardu kifayah. Siapa yang ada kelonggaran boleh pergi. Siapa yang rasa-rasa nak pergi berjihad, silakan. Tidak ada paksaan. Jadi dalam ayat ini, sebab itu mungkin sudah ada tentera Islam yang cukup, maka kategorinya fardu kifayah. Yang pergi juga walaupun tidak diwajibkan kepada mereka, maknanya sukarela. Tentu yang pergi ini tentu lebih dapat pahala dari yang tidak pergi. Jadi ayat yang kita bacakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 96 ini merujuk kepada jihad yang dikategorikan fardu kifayah. So jelaskan mana ayat ini kita nak rujuk, nak fokuskan ia kepada peperangan jihad fardu kifayah. Kalau fardu ain tadi semua kena. Yang ayat ini Allah menaikkan, Allah membezakan darjat orang mukmin tu, ada yang pergi perang, ada yang tak pergi perang. Sebab apa tak pergi perang? Sebab kategori jihad fardu kifayah. Okay, jelas ya. Jadi bila kategori perang ini fardu kifayah, sudah pasti ada yang pergi berperang, ada yang tidak pergi berperang. Jadi ayat ini memberitahu kelebihan mereka yang sanggup berjuang semasa jihad fardu kifayah. Okey, itu yang pertama. Baik, ini yang pertama. Maka tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yang mana orang mukmin yang duduk tidak turut berperang dengan orang yang pergi berperang. Maka tak sama. Allah membezakan. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, iaitu tidak turut berperang, dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad, iaitu berjuang di jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Mana kategori di sini, orang yang pergi berjihad, itu satu kelebihan. Adapun orang yang tak pergi berjihad, fardu kifayah ini tadi, ada dua pula. Sama ada dia tidak pergi disebabkan keuzuran. Dia nak pergi, tapi disebabkan dia ada keuzuran, maka dia tidak mampu untuk pergi berjihad di jihad fardu kifayah ini. Maka orang yang keuzuran ini termasuk golongan orang yang sebenarnya mampu untuk ataupun dia boleh pergi berjihad. Dan golongan yang kedua, orang yang tidak pergi berjihad tanpa ada keuzuran. Baik. Maka
Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk dengan kelebihan satu darjat. Maknanya, orang yang pergi berjihad dan orang yang uzur tak pergi berjihad, dia dapat satu darjat. Adapun orang yang tidak pergi berjihad, orang mukmin tidak pergi berjihad, maka dia tak dapatlah kelebihan tersebut. Dan tiap-tiap satu daripada dua golongan itu, Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, iaitu berupa syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk dengan pahala yang amat besar. Sudah pastilah, kan? Jihad ganjarannya syahid. Syahid confirm masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kelebihan orang yang berjihad. Baik, kalau kita lihat secara detail sikit ayat ini, Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, iaitu tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka ayat ini hendak memberitahu bahawa tidak sama orang yang pergi berjihad dengan mereka yang tidak pergi. Ini adalah apabila arahan perang itu fardu kifayah, bukan arahan wajib. Okey, jelas. Kena bezakan kerana ada arahan dari khalifah untuk pergi berperang dan ini tidak boleh ditolak. Kalau ia diarahkan oleh pemimpin, maka itu dikira fardu ain. Tak boleh ada yang tak pergi berperang. Kalau tidak pergi juga, maknanya kategori orang itu adalah orang munafik. Ini bukan pembincangan ayat ini. Kita tahu zaman Nabi dulu ada juga yang tidak pergi berperang. Bila mana Nabi memalu paluan perang. Dan golongan orang tersebut digelar orang yang munafik. Itu perbincangan lain. Adapun perbincangan ayat ini, ayat 95 ini adalah apabila ada ajakan sukarela untuk berperang. Jadi apabila sukarela, ada yang pergi dan ada yang tidak pergi. Oleh itu, mereka yang tidak pergi berjihad itu tidaklah mereka bersalah jikalau ianya jenis jihad yang tidak wajib ataupun fardu kifayah. Sebab apa? Fardu kifayah ada sebahagian, sekelompok yang dah pergi melaksanakan sesuatu itu, maka yang lain gugurlah dosa. Jelas. Mereka yang tidak pergi itu pun mukmin juga, seperti yang disebut dalam ayat tadi. Jadi ayat ini fokus kepada orang mukmin. Ada dua kategori yang Allah nak membezakan, yang pergi berjihad dengan orang mukmin yang tidak pergi berjihad. Mereka tidak berdosa walaupun tidak ada uzur pun. Fardu kifayah, jihad fardu kifayah ni sukarela. Jadi bila mana mereka tidak pergi berjihad, maka ia tidak ada dosa. Walaupun yang mereka ni tidak pergi tanpa ada keuzuran. Cuma mereka tidak dapatlah darjat yang Allah janjikan kepada mujahidin. Baik. Seterusnya ayat itu menyebut ghairu ulil darar, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran. Melainkan jikalau mereka itu uzur, kerana uzur itu sudah ada sebab yang kukuh untuk tidak pergi berjihad. Jadi ayat ini tentang mereka yang sihat tapi tidak juga pergi berjihad. Maka orang uzur tadi, keuzuran itu boleh jadi macam-macam. Saya dah sebut tadi, sebab buta, sebab kekurangan, kelainan upaya, ataupun sebab sakit, ataupun tua, tidak mampu. Maka malah orang-orang perempuan pun sama juga, dikira keuzuran dalam jihad fardu kifayah. Mereka yang tidak dapat berjuang di jalan Allah itu pun akan mendapat pahala seperti mereka yang berjihad juga, asalkan yang menghalang mereka hanyalah kerana keuzuran. Kalau mereka tak ada keuzuran, sebenarnya mereka nak pergi. Itu maksud dia. Jadi orang yang uzur ni pun sama dapat kelebihan darjat yang Allah nyatakan. Dan ayat yang seterusnya,
wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidaklah sama mereka yang tidak pergi berjihad dengan mereka yang pergi berjihad. Tentulah ada kelebihan kepada mereka yang pergi berjihad itu. Jihad memerlukan infak kerana tanpa kewangan perang tidak dapat dijalankan kerana ianya memerlukan belanja yang besar. Sebab itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjihad kena keluarkan lagi dana, nak beli baju besi, nak beli peralatan perang, pedang, kuda, unta dan sebagainya. Duit mana? Sendiri yang akan infakkan. Maka pengorbanan besar para sahabat pada waktu itu. Bukan sahaja mujahid itu mengeluarkan hartanya sahaja, tetapi dia juga perlu pergi sendiri untuk menggadai nyawa dalam menjalankan jihad itu. Sebab itu ganjaran orang yang berjihad ini cukup besar. Sebab mereka menginfakkan kewangan, harta, bahkan jiwanya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya, faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk dengan kelebihan satu darjat. Allah memberi motivasi kepada manusia untuk pergi berjihad, iaitu mereka pergi berjihad fi sabilillah itu mendapat darjat yang lebih tinggi dari mereka yang tidak pergi berjihad. Maka inilah yang boleh kita ambil pengajaran ataupun kita ambil istifadah daripada perbandingan yang Allah nyatakan di kalangan mukmin ada perbezaan dari sudut darjat. Maka aulawiyatnya yang mana? Maka aulawiyat yang kita nakkan kejar iaitu pergi berjihad. Tapi kalau tak pergi berjihad, tidak jadi masalah. Cuma ayat ini nak membezakan keutamaan bagi Allah adalah mukmin yang pergi berjihad dengan harta, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bezakan orang mukmin yang tidak pergi berjihad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup untuk episod kali ini untuk kita menghuraikan satu lagi dalil, bukti yang menyatakan bahawa Allah menyatakan aulawiyat di kalangan orang mukmin pula. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan cuba kongsikan apa lagi dalil-dalil daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membezakan ataupun mendatangkan keutamaan di dalam sesuatu perkara. Yang baik datangnya pada Allah, yang kurang yang lemah itu mohon maaf daripada saya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.